Forum remaja pencetus kecermelangan diri. Forum remaja jendela kematangan minda. Forum remaja pintu kesuburan rohani. Forum remaja membentuk insan insani. Forum remaja kunci revolusi masyarakat berbisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang. Hadirin sekalian, bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu lagi di forum remaja yang menjadi medan ilmu untuk mengetengahkan butir-butir bicara daripada saya Nurin Imanina, pengurusi majlis anda. Begitu juga dengan gandingan ahli panel yang telah diundang pada hari ini. Warga Dewan Yang Budiman, sebelum saya memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum bahawa televisyen merupakan satu wadah hiburan dan sumber maklumat kepada pengguna. Pada era 80-an, hanya 3 saluran televisyen sahaja yang menjadi tontonan masyarakat. Kini, kita dilambangkan dengan aneka saluran hingga menjadi rambang mata. Bertitik tolak daripada itu, forum remaja kita pada kali ini bakal mengupas tajuk yang dapat membuka minda masyarakat agar kita dapat menilai sejauh manakah kita berupaya menangani cabaran pada masa akan datang. Sesuai dengan tajuk forum kita pada hari ini, iaitu pertambahan saluran televisyen, satu kebaikan atau bahkan mengundang keburukan. Persoalan inilah yang menjadi kunci perbincangan dan perkongsian ilmiah kita pada hari ini. Hadirin hadirat sekalian, sebelum saya mengupas tajuk ini dengan lebih jauh, eloklah kiranya kita berkenal-kenalan dengan gandingan ahli panel kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya, Saudari Zafirah, ahli panel kita yang pertama, merupakan seorang pelajar yang rajin dan bertanggungjawab atas tugasnya. Apa khabar, Saudari? Alhamdulillah, terima kasih saudari. Seterusnya, Saudari Ain Hazikah, ahli panel kita yang kedua, merupakan pemimpin pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Seremban 3. Apa khabar, Saudari? Alhamdulillah, khabar baik. Terima kasih saudari. Seterusnya, di hujung sana, insan dengan raut wajah muka yang terselah, Saudari Saidatul. Selamat datang, Saudari. Ya, terima kasih saudari. Sebelum kita menerusi tajuk ini dengan lebih jauh, soalan saya kepada ahli panel kita yang pertama, apakah sebenarnya konsep sistem penyiaran di negara kita? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, televisyen ialah penyiaran iaitu pemancaran gambar hidup yang bergerak beserta bunyi menerusi kabel atau udara pada skrin atau kaca peti televisyen. Televisyen merupakan salah satu media elektronik yang amat berpengaruh dan mampu dimiliki di hampir setiap rumah. Bahkan bukan lagi menjadi satu keheranan apabila di sebuah rumah memiliki lebih daripada satu televisyen. Di Malaysia, stesen televisyen boleh dibahagikan kepada yang milik kerajaan, separa kerajaan dan swasta. Sebagai contoh, TV1 dan TV2 merupakan saluran televisyen percuma kepada pengguna. Manakala stesen televisyen separa kerajaan seperti TV Al-Hijrah dan bernama News Channel. Stesen televisyen swasta percuma pula seperti rangkaian media prima, TV9 dan TV8. Manakala stesen swasta berbayar pula seperti Astro. Sukar saya jelaskan di sini bahawa stesen televisyen milik swasta perlu berdaftar dengan badan kerajaan untuk menjalankan operasi mereka. Pada pendapat saya, kebaikan pertama pertambahan bilangan saluran televisyen mampu memberi pilihan kepada pengguna. Hal ini demikian kerana setiap saluran menawarkan berbagai orientasi dan pilihan kepada pengguna. Sebagai contoh, saluran Astro Warna menawarkan rancangan hiburan berbentuk komedi. Pengguna yang suka akan hiburan dan ingin menghilangkan tekanan melalui hiburan akan memperoleh manfaat melalui pengenalan saluran tersebut. Pelawak seperti Jeb Supahtu, Nabil Ahmad dan Afrin Syauqi akan memberi hiburan melalui telatah mereka yang mencuit hati. Bagi kanak-kanak pula, rancangan 613, 612 dan Astro Ceria menjadi medium untuk mereka mendapatkan dunia fantasi kanak-kanak. Rancangan Upin dan Ipin menjadi idola bagi kanak-kanak. Ibarat pepatah sambil menyelam minum air,
penonton cilik dapat belajar latar masyarakat desa dan memperoleh teladan melalui saluran program tersebut. Jelaslah bahawa pertambahan bilangan saluran televisyen memberikan pilihan kepada pengguna di negara kita. Terima kasih Saudari Zafira. Secara keseluruhannya, sisi baik pertambahan saluran televisyen mampu memberi ruang kepada pengguna untuk mencari saluran yang bersesuaian dengan diri mereka. Menurut laporan firma Penyelidikan Media dan Pengguna Nielsen Malaysia, daripada 32 juta populasi penduduk di negara kita, 21 juta populasi mereka yang menonton televisyen. Perangkaan ini juga menunjukkan mereka berusia 4 tahun ke atas. Justeru, soalan saya kepada Ain Hazika, apakah manfaat yang boleh dikecapi oleh rakyat dengan menggunakan televisyen sebagai media maklumat? Sebagai satu wahana informasi, saluran televisyen memudahkan orang ramai untuk mendapatkan maklumat. Ya, saya akur perkembangan teknologi telah menyebabkan fungsi televisyen sebagai pencetus maklumat telah diambil alih oleh internet. Namun, fungsi televisyen sebagai penyalur sumber yang sahih tidak dapat kita nafikan. Bahkan, liputan maklumat daripada saluran televisyen lebih bersifat global. Saya kemukakan contoh, isu pencemaran Sungai Kim di Pasir Gudang yang berlaku pada tahun 2019 telah mengemparkan negara berjaya dikupas dan diwar-warkan kepada masyarakat. Susulan tindakan pemerintah yang melakukan kajian lapangan telah menyebabkan isu pencemaran ini mendapat liputan yang luas. Pengguna akan dibekalkan dengan maklumat dari semasa ke semasa. Tamsilnya, arahan untuk tidak mendekati kawasan yang tercemar dan mengurangkan pergerakan luar serta pendedahan tentang simptom-simptom sekiranya terdedah dengan kesan pencemaran. Maklumat ini dapat menjadi panduan kepada anggota masyarakat. Malah rakan-rakan sekalian, siaran rancangan berita dunia di TV1 dan Astro Awani membekalkan maklumat tentang senario yang berlaku di luar negara. Tidaklah kita akan menjadi seperti katak di bawah tempurung. Contohnya, serangan oleh rejim Zionis ke atas penempatan penduduk Palestin yang tiada titik noktahnya. Serangan tersebut bukan sahaja memusnahkan kawasan penempatan, bahkan mengorbankan ribuan penduduk Palestin yang tidak berdosa. Justru saya kira, maklumat yang diberikan menerusi saluran televisyen menuntut kita sebagai masyarakat dunia untuk melakukan sesuatu tindakan bagi memperjuangkan nasib rakyat Palestin. Bagi pelajar seperti kita, tentunya maklumat yang dibekalkan oleh saluran televisyen dapat menjadi sumber perkongsian maklumat. Hal ini dapat dibuktikan menerusi rancangan YouTube TV di Astro, National Geographic dan Majalah 3. Jelaslah saluran televisyen menjadi membekal maklumat kepada semua pengguna tanpa mengira lapisan umur. Terima kasih Saudari Ain Hazika. Apa yang saya dapat simpulkan daripada pernyataan Saudari Ain, pertambahan saluran televisyen menjadi media maklumat untuk meningkatkan ilmu pengetahuan diri mereka. Bahkan dengan adanya gambar dan audio yang menarik, saluran televisyen berjaya memikat hati pengguna cilik. Soalan saya seterusnya, saya tujukan kepada ahli panel kita yang ketiga. Pada pendapat Saudari, bagaimanakah pertambahan saluran televisyen mampu menyumbang kepada hiburan industri tanah air? Terima kasih saudari pengerusi majlis. Seperti yang kita tahu, industri hiburan tanah air berkembang dalam saluran televisyen dengan wujudnya pelbagai saluran yang mempunyai citra masing-masing di negara kita. Para penerbit boleh memperbagaikan hasil karya mereka di mana-mana stesen televisyen yang bersesuaian. Sebagai contoh, TV Al-Hijrah dan Astro Oasis telah berjaya membawakan program-program dan drama yang bercorak keagamaan. Rancangan drama Tanah Kubur telah berjaya diterbitkan sehingga musim yang ke-15. Penerbit drama tersebut iaitu Rashid Sibir telah berjaya mengangkat drama keagamaan ini sehingga meraih tontonan yang tinggi. Dengan pertambahan bilangan saluran televisyen telah menjadi penggalak kepada para penerbit mereka yang berjinak-jinak dalam industri untuk terus berkarya. Justru, jika kita lihat, kewujudan Selat Samarinda, Akasia dan Sekerama telah memberi impak yang tinggi dalam karyawan. Maafkan saya. Justru jika kita lihat, kewujudan Selat Samarinda, Akasia dan Sekerama telah berjaya melahirkan karyawan filem yang terkenal seperti saudara Osman Ali dan saudara K. Rahman. Benarlah kenyataan bahawa filem kita, wajah kita.
Sisa drama-drama yang disajikan di televisyen ini dapat dimuat dalam internet. Jelaslah pertambahan saluran televisyen telah memberi kesan positif kepada diri. Terima kasih saudari Sadatul. Secara keseluruhannya dapat saya simpulkan di sini bahawa pertambahan saluran televisyen memberi impak yang baik kepada perkembangan seni tanah air. Secara tidak langsung, mesej-mesej drama yang ditayangkan seperti drama Nur memberi mampu mendidik kepada masyarakat. Hadirin yang saya hormati sekalian, penciptaan teknologi bukan hanya mengundang kebaikan, bahkan turut membawa permasalahan. Seterusnya, kita beralih kepada ahli panel kita yang pertama. Pada pendapat saudari, apakah sisi negatif pertambahan saluran televisyen di negara kita? Dalam sedar atau tidak, pertambahan saluran televisyen mengundang kemasukan budaya luar yang tidak boleh kita nafikan keburukannya. Hal ini kerana budaya yang ditayangkan bercanggah dengan citra hidup masyarakat kita. Sebagai contoh, lambangan saluran yang menayangkan hiburan Korea telah menyebabkan trend K-pop yang menjadi kegilaan golongan muda. Artis-artis K-pop yang berpakaian mencolok mata telah dijadikan idola bagi generasi muda. Menurut kajian Dr. Nik Rusmariana Nik Rashid dalam jurnalnya, ketaksuban remaja terhadap artis K-pop mula muncul ekoran kejayaan drama Winter Sonata. Sejak itu, demam Korea mula merebak di negara kita. Budaya popular Korea menggabungkan secara kreatif nilai barat dan nilai Asia yang menjadikannya corak budaya Korea. Seperti yang kita tahu, dramatis dan penyanyi Korea yang bertubuh langsing, tampan dan cantik menjadi tarikan kepada penonton. Apa yang menarik hadirin sekalian, remaja turut menjadikan paparan profil di laman sosialnya. Apa yang menarik hadirin sekalian, remaja turut menjadikan paparan profil di laman sosialnya dengan gambar artis Korea pujaan mereka. Izinkan saya menambah pernyataan saudari tadi, saudari pengerusi majlis. Ya, silakan. Terima kasih saudari. Tentu ramai yang ada di sini terkesan dengan pernyataan saudari tadi. Siapa yang makan cili, dialah yang rasa pedasnya. Saya akui drama-drama Korea syarat dengan pengajaran. Namun jika kita lihat, aksi panas turut disajikan kepada penonton televisyen. Sedar atau tidak, golongan remaja menjadi sasarannya. Budaya negatif ini akan berjaya menyerap masuk dalam pemikiran masyarakat. Selain itu, ketaksuban yang bermula daripada hiburan di saluran televisyen menjadi sesuatu yang suka dikawal. Buktinya hadirin, ada dalam kalangan kita sanggup menghabiskan wang hingga ratusan ringgit untuk membeli tiket persembahan kumpulan artis-artis Korea yang diadakan di Kuala Lumpur pada tahun 2021 yang lalu. Dengan pakaian yang kurang sopan dan tarian yang menggiurkan, pasti akan mempengaruhi minda generasi muda. Tegasnya, budaya negatif yang dipaparkan daripada pertambahan saluran televisyen akan membawa kesan kepada masyarakat. Sebagai remaja, pembinaan personaliti diri kita sedang bermula. Jika rosak pada asasnya, akan memberikan keburukan pada jangka masa yang panjang. Justru, saya ingin bawa persoalan ini kepada ahli panel kita yang ketiga. Pada pendapat saudari, apakah keburukan pertambahan saluran televisyen kepada kita golongan pelajar? Sebagai seorang pelajar, tanggungjawab menuntut ilmu menjadi keutamaan. Krisis peribahasa, masa itu emas. Masa sepatutnya digunakan dengan bijak oleh pelajar. Justru pertambahan saluran televisyen telah mengganggu konsentrasi pelajar dalam membaca. Hal ini kerana televisyen mempunyai pelbagai pilihan utama untuk berhibur. Lebih-lebih lagi, rancangan bersiri atau berjaya ditular di laman maya. Situasi ini pastinya akan menyekat minat membaca dan mengganggu perkembangan otak kanan. Akibat kurang membaca, prestasi akademik akan semakin merudum. Saudari, izinkan saya mencela. Ya, silakan. Dalam usia yang muda,
Pelajar diwajibkan membaca bahan ilmiah dan bukan menghabiskan masa menonton televisyen semata-mata. Rakan-rakan sekalian, apabila menonton televisyen, kita menggunakan dua deria, iaitu mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar. Tetapi, otak jarang-jarang digunakan dalam jangka masa tersebut. Hal ini berbeza apabila membaca novel atau buku yang memalukan kita untuk berimajinasi. Apa yang cuba saya sampaikan, secara tidak langsung kita telah mengaktifkan otak kanan kita. Namun, sebaik-baiknya otak kanan dan kiri perlu diseimbangkan untuk menjamin ingatan yang kuat. Justeru akibat ada pelbagai pilihan pelajar yang suka akan hiburan, mereka lebih terdorong untuk menonton televisyen hingga mengabaikan tanggungjawab terhadap pelajaran. Akibatnya, tugasan mereka gagal disempurnakan. Jelaslah kepada kita pada hari ini, pertambahan saluran televisyen membawa keburukan dan juga kebaikan kepada penonton. Sebelum kita mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, saya buka kepada mana-mana ahli panel untuk mengemukakan rumusan anda. Dipersilakan. Izinkan saya. Ya, silakan. Terima kasih saudari. Dalam bertindak, akal perlu mendahului nafsu. Rakan-rakan, bijaklah memilih siaran agar diri sendiri tidak menanggung kerugian. Ingatlah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Saudari. Ibu bapa dan kita sendiri sepatutnya mempunyai jadual yang terancam. Janganlah leka dengan hiburan hingga memikirkan maklumat kita sebagai pelajar. Tentu kita tidak mahu masa depan kita terjejas kerana kegagalan kita dalam merancang. Saudari. Hadirin sekalian, Hadirin sekalian, kita pula bijak menilai antara kaca dan permata. Pilihlah rancangan yang memberi manfaat kepada diri. Lihat klasifikasi drama sebelum menonton. Kalau 18 SG, 18 SG atau 18 PL, jangan tonton ya. Terima kasih kepada semua ahli panel yang telah memberikan kupasan tentang bicara forum kita pada hari ini. Penciptaan teknologi penciptaan teknologi memberi manfaat kepada kita. Akhir kata, semak diri, tanya diri, kerana jawapannya ada dalam diri kita. Sekian saja. Assalamualaikum.